Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ramai orang yang tak sabar-sabar nak tahu punca dan hasil bedah siasat Zara Khairana. Tapi apa yang berlaku sebenarnya? Kita harus memuji kekuatan dan kehebatan peguam yang mewakili keluarga Zara Khairana. Peguam ini benar-benar telus, profesional dan menjaga integriti. Walaupun daripada kiri, kanan, depan, belakang beliau diserang supaya mendedahkan hasil bedah siasat, supaya memecahkan rahsia kebenaran, beliau, peguam ini tetap menahan. Beliau berkata, kami menahan diri keluar kenyataan bedah siasat Zara Khairana, kata peguam. Tentunya inilah yang kita mahu-mahukan, bukan mengikut tekak atau keinginan sendiri. Netizen sebenarnya terpengaruh emosi semata-mata. Kita harap netizen tidak terpengaruh pula dengan hasutan para pembangkang. Pasukan peguam mewakili Noraida Lamat, 45 tahun, ibu kepada Allahyarham Zara Khairana Mahathir, menegaskan mereka akan menahan diri daripada mengeluarkan sebarang kenyataan berkaitan laporan bedah siasat bagi mengelakkan percanggahan maklumat sebelum laporan rasmi dikeluarkan pihak hospital. Dalam kenyataan bersama, Peguam Shahlan Jufri dan Muhammad Luqman Sazwan Zabidi berkata, seperti dimaklumkan pada sidang media pada Ahad lalu, terdapat kecederaan yang ditemui pada tubuh Zara Khairana semasa proses bedah siasat. Demi mengelakkan berlaku percanggahan di antara laporan lisan bedah siasat yang dimaklumkan kepada kami dan Ibu Zara Khairana selepas tamatnya bedah siasat pada Ahad lalu, dengan laporan rasmi bedah siasat yang akan dikeluarkan oleh pihak hospital, kami menahan diri dari mengeluarkan sebarang kenyataan berkenan laporan bedah siasat itu, katanya pada Isnin. Sebelum kita teruskan ulasan dan laporan berita ini, jangan lupa tinggalkan komen anda dengan tanda pagar solidariti untuk Zara. Kami sayang Zara. Saya perkenalkan dulu kepada anda semua. Ini terapi imun transfer factor for life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita jadi lemah, apabila imun badan kita jadi bodoh, apabila imun badan kita tidak bertindak lagi dengan kuat dan sepatutnya, badan kita kena penyakit. Kita diserang oleh pelbagai jenis penyakit dan penyakit itu berakar di dalam tubuh badan kita. Tapi dengan adanya terapi imun transfer factor for life ini, mendidik imun badan kita menjadi bijaksana, kuat dan seimbang, kita sembuh daripada penyakit kerana imun badan kita yang menjadi aktif dan kuat, bijaksana semula untuk mengenal mana satu lawan, mana satu kawan dalam tubuh badan kita. Dapatkan produk yang hebat ini, penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran abad ini, melalui nombor telefon saya yang tertera. Ingat, ini produk yang lulus KKM, diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia dan juga halal. Kalau anda sudah berdoa bertahun-tahun untuk kesembuhan anda, mungkin ini adalah jawapan yang Tuhan berikan, tunjukkan kepada anda hari ini. Dapatkannya segera. Baik, dalam kenyataan yang sama juga, para peguam turut mengucapkan penghargaan kepada Jabatan Peguam Negara yang mengarahkan polis membuat permohonan menggali semula kubur Zara Khairana sebelum menjalankan proses bedah siasat, selain berterima kasih kepada pihak polis yang mengawal rapi sepanjang proses itu. Mereka juga merakamkan penghargaan kepada semua pihak termasuk pengamal media yang berada di tanah perkuburan dan persekitaran Hospital Queen Elizabeth yang pertama bagi menyaksikan sepanjang proses berkenan. Kami juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua individu termasuk wartawan-wartawan media yang berada di tanah perkuburan dan persekitaran Hospital Queen Elizabeth dari pagi ke malam bagi menyaksikan proses penggalian kubur, pengkebumian jenazah dan bedah siasat. Sokongan anda semua amat kami hargai, katanya lagi. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Undi tidak percaya terhadap Anwar Ibrahim, ini keputusannya. Sejak hari pertama jadi Perdana Menteri, Anwar Ibrahim sudah menyatakan pendirian beliau untuk melalui undi tidak percaya.
Sudah beberapa kali Anwar Ibrahim menyatakan bahawa kalau benar kamu mempunyai jumlah, kalau benar anda mempunyai kekuatan, silalah hantar undi tidak percaya, kata Anwar. Tapi sehingga ke hari ini, pembangkang hanya cuba bermain politik. Pembangkang hanya main sentimen yang di mana ianya tidak berani sama sekali. Pembangkang sehingga hari ini masih belum berani memberikan undi tidak percaya. Dan baru-baru ini salah seorang daripada ketua pembangkang ataupun pemimpin pembangkang tampil menyatakan kononnya buat undi percaya secara sulit baru berleka menang. Aku kata mereka akan kalah. Macam mana dia yakin dia akan menang? Undi sulit. Adakah dia kata dia sudah mempunyai undian? Kalau undian nyata pun tak boleh menang, apalagi undian sulit. Jangan-jangan kalau undian sulit dibuat, mereka akan kehilangan lebih banyak kerusi lagi. Silap-silap hari bulan, Perikatan Nasional bakal hilang 30 kerusi secara sulit kalau undian sulit dibuat. Penganalisis menyatakan bahawa undi sulit hanya selepas usul diterima speaker. Tapi sehingga ke hari ini belum ada satu pun usul dinyatakan oleh Perikatan Nasional. Saya jangka 30 kerusi Perikatan Nasional akan mengundi Anwar Ibrahim kalau dibuat undian sulit. Sebelum kita teruskan ulasan yang hebat ini, jangan lupa tinggalkan komen anda dengan tanda pagar Kami Sayang Malaysia. Ini Transofactor for Life. Izinkan saya perkenalkan kepada anda terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita tidak sembuh daripada penyakit karena imun badan kita yang lemah. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita gagal bertindak mempertahankan diri kita, kita tidak sembuh daripada penyakit dan penyakit akan berakar di dalam tubuh badan kita. Tapi ini, terapi imun ini akan mendidik imun badan kita menjadi kuat, bijaksana dan juga menjadi sangat kuat. Apabila imun badan kita menjadi bijaksana, kuat dan seimbang, dia akan melawan dan menghapuskan akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Cepat dapatkannya melalui nomor telefon saya yang tertera. Dan ini produk yang halal, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia, lulus KKM, dan paling penting penemuan paling bersejarah di abad ini. Dapatkannya melalui nomor telefon saya yang tertera. Mungkin anda berdoa selama ini untuk mendapatkan kesehatan anda semula, dan ini mungkin jawapan yang Tuhan berikan kepada anda semua. Saudara, cadangan supaya undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri diadakan secara sulit hanya boleh dipertimbang selepas usul berkenan diterima Speaker Dewan Rakyat. Tapi sampai sekarang usul itu tidak dinyatakan. Pensarah Undang-Undang Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, Profesor Datuk Dr. Sam Rahayu berkata, mengikut prosedur Parlimen, mana-mana isu atau usul sama ada daripada pihak kerajaan atau pembangkang perlu difailkan dan mendapat kelulusan speaker sebelum dibahaskan. Langkah pertama, failkanlah dahulu usul itu supaya boleh disempurnakan melalui proses dan prosedur yang dinyatakan dalam peraturan Dewan, katanya. Apa yang penting jelas beliau, usul tersebut kemudiannya diluluskan speaker. Selepas itu, nak sulit atau tak sulit, bawalah kepada speaker. Sulit atau tidak itu cuma cara mengira atau mengundi, ujarnya lagi. Beliau berkata demikian mengulas kenyataan Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Saari yang mencabar kerajaan membenarkan pembangkang membawa usul undi tidak percaya secara sulit. Sam Rahayu menjelaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mempunyai peranan dari sudut perundangan untuk membenarkan atau menolak sesuatu usul. Sebaliknya, perkara itu tertakluk sepenuhnya kepada budi bicara speaker. Kalau betul-betul ada, buktikan dengan memfailkan usul itu. Perdana Menteri tak ada apa-apa peranan untuk membenarkan atau tidak membenarkan, katanya lagi. Dari segi politik, beliau boleh buat apa sahaja. Tapi undang-undang mesti dipenuhi, katanya. Mengulas kesan kepada demokrasi, Syam Rahayu menjelaskan bahawa undi tidak percaya adalah sebahagian daripada amalan demokrasi berparlimen
yang diiktiraf selagi ia dilaksanakan mengikut peraturan yang ditetapkan. Beliau memberi contoh situasi di Perak pada tahun 2020 apabila Datuk Seri Ahmad Faizal Azum membawa usul undi percaya tetapi gagal memperoleh sokongan majoriti sekaligus bertukar menjadi undi tidak percaya. Katanya, Tun Dr. Mahathir pula pernah kehilangan sokongan majoriti bukan melalui undi di Dewan Rakyat, menunjukkan bahawa kejatuhan keyakinan terhadap pemimpin boleh berlaku di luar parlimen. Kalau mengikut amalan demokrasi, bolehlah dibawa ke hadapan, jelasnya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.